Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam ini kita dapat sama-sama menyambung kembali kuliah kita dalam buku karangan Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi yang bertajuk Halal dan Haram dalam Islam. Tuan-tuan, puan-puan, hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan tentang halal haram dalam kehidupan manusia bermasyarakat. Sebelum ini kita dah bincangkan hukum percaya kepada penilik-penilik adalah haram. Tak kisahlah dalam apa jua keadaan sekalipun, kita tidak boleh percaya kepada tilik-tilikan yang pastinya membawa kepada khurafat dan akhirnya membawa kepada syirik wa iyazubillah. Seperti biasa, insya-Allah selepas ni saya akan buka soalan, dan soalan boleh tanya terus atau WhatsApp atau SMS ke nombor 010 232 6621 010 232 6621. Nanti pihak penganjur akan hantar kat saya. Cuma untuk makluman, soalan boleh hantar sampai isyak saja. Jangan hantar sampai pukul 12 malam. Tak ada orang nak menjawab ni. Baik. Hari ini kita akan bincang hukum al-istiqsam bil azlam. Al-istiqsam bil azlam iaitu kita ini nak buat sesuatu. Kalau zaman-zaman dulu dia gunakan anak panah. Dia ambil anak panah, dia tulis katakan kahwin tak kahwin, kahwin tak kahwin. Ambil satu panah, tak kahwin. Panah kedua tak kahwin. Panah ketiga kahwin. Panah keempat tak kahwin. Begitulah sampai 10. Dia adalah angka-angka dia. Kalau ikutkan Syrian dia panggil kaum Syrian, orang Syria lama, mereka akan gunakan 7 daun, 7, 9, dia buat gitu. Jadi zaman jahiliah ataupun zaman sebelum kedatangan Nabi, mereka guna anak panah. So dia akan letak kat belakang tu banyak-banyak. Jadi macam mana dia nak musafir atau tidak, kahwin atau tidak, dia akan pilih. Dia goncang, dia pilih. Pop, dia ambil. Dia akan panah. Top, kena pada pokok. Barulah dia akan pergi kat pokok tu, dia akan cabut nombor yang kertas yang ditulis ataupun apa yang ditulis dekat panah tu. Dia tengok, okey, musafir. Dia musafir lah. Okey, tak boleh kahwin, maka dia tak kahwin lah. Dia panggil al-istiqsam bil azlam. Perkara ini dilarang dalam Islam, haram. Kejap lagi dia ada, orang kata apa, kalau bahasa Melayu dia panggil apa bukan tilik yang sebelum ni, kahan. Dia panggil apa? Ramalan. Ramalan. Dia buat ramalan. Nak buat satu benda, dia ikut ramalan. Hari ni dia mengislamisasikan ramalan. Lagi teruk tu. Benda syirik dia masukkan dalam agama. Moden. Macam baru ni, 2 hari lepas saya cakap tentang judi dalam TV3. Tanyalah ustaz. Judi moden. Macam-macam jenis judi moden hari ni ada. Dulu judi main truk, main dadu. Kalau zaman piramidi tu nombor 6 semua. Dari dadu tu dah nipu dah kat situ. Sekarang ni lagi parah. Main game pun budak-budak zaman sekarang dah berjudi dah dari kecil. Judi zaman kecil. Sekarang ni kalau game yang online tu, macam kita tak tahu sangat, tuan-tuan. Cuba tanya budak-budak muda ni, dia tahu dia main game tu. Game dia online dengan kawan-kawan. Lepas tu pakaian-pakaian tu dia beli kat 7E. Harga pakaian tu ada yang harga 50, ada 100, ada 500, ada 1000 pun ada. Ada seorang anak kawan saya tu, dia bagi, dia orang berada, orang ada duit, dia bagi nombor kad kredit ke anak dia. So anak dia daftar dekat game tu.
Jadi alhamdulillah anak dia guna kad kredit tu, masa nak bayar akhir bulan terkejut. Dia punya accountant telefon, Datuk, ni anak Datuk guna untuk beli apa benda tak, game ni semua sekali 121,000. Terkejut dia. Dia tanya anak dia, buat kajian dia kata, apa kau beli ni? Rupanya beli baju. Katakan dia ada main tentera kan, tentera, dia penembak, ada pakaian dia. Kalau untuk beginner ni dia pakai pakaian asas lah, kalau tembak 2 kali mati gitu. Tapi kalau dia nak lagi hebat, dia kena beli. Ini tu orang main game boleh kaya, jutawan lah. Jadi di mana ni dia beli benda tu, dia beli baju tu harga katakan RM50. So 5 kali tembak tak mati, 6 kali baru mati. Budak-budak kerja macam tu lah. Bila jadi judi tu jadi macam mana? Dia main ni 3 orang, kita main 3 orang ni. Okey, kalau aku kena tembak aku mati, aku belanja kau baju satu, aku belanja kau baju, gitu. Kawan dia kata okey, main kalah sungguh kena tembak. Jadi dia pun kena belikan baju kawan ini harga dengan nilai 100. Itulah judi. Tengok, moden. Dia main macam tu budak-budak zaman sekarang. Jadi ni panggil judi moden. Dan sekarang ni dia ada pula ramalan moden pula. Dia masuk dalam agama kita. Kejap lagi saya beritahu macam mana. Wahia sihamun kanat ladal Arab minal jahiliyah maktubun ala ahadiha amarani rabbi wa ala thani nahani rabbi wa thalis ghafala minal kitabah. Dia kalau zaman jahiliyah macam tadi lah, pergi, Tuhan aku tak bagi pergi, Tuhan aku suruh pergi. Yang ketiga, Tuhan tak bagi apa-apa kenyataan. Tu dia kata apa? Ghafala minal kitabah. Dia kata tak ada apa-apa, mana kosong, boleh pilih lah nak pergi tak mau pergi. Ni orang kata apa, tak jadilah, dia bagi tikam tak jadi. Zaman dulu pun dah ada dah. Fa iza aradu safaran aw zawajan aw nahwi dhalik, sama ada dia nak bermusafir ataupun dia kahwin, atau ilal baitil asnam, dia akan pergi dekat rumah penyembahan ataupun rumah-rumah berhala. Fastaqsamuha ay talabu ilma ma qassama lahum min as-safar wal ghazw wa nahwiha. Dia akan tulis benda tu dekat rumah ibadat dia, dekat tokong dia minta, Tuhan aku nak pergi gini, kau bagilah yang terbaik kat aku. Okey, masa tu lah ditulis dekat dia punya anak panah, 1, 2, 3. Tuhan suruh pergi, Tuhan tak suruh pergi, Tuhan tak bagi apa-apa cadangan. Dia tulis banyak, lah kali dia akan pilih banyak-banyak, dia tengok yang mana yang keluar. Tengok, kalaulah dia dapat panah yang tertulis pergi, maka dia akan pergi. Wa illa fala, kalau tidak dia takkan pergi. Begitulah seterusnya. Perkara ini tuan-tuan yang dikasihi sekalian sudah banyak disebut oleh para ulama. Sebab itu Allah Ta'ala mengharamkan dalam surah Maidah ayat 3, wa antastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Perkara itu dilarang dalam Islam. Mula-mula dia fasik. Dia fasik ni sebelum kafir, sebelum murtad. Fasik ni dia jadi macam buat benda khurafat lah, percaya pada benda khurafat. Macam baru ni yang dekat Perak tu, apa, Tok Bomo tu datang balik lah. Tok Bomo air kelapa tu kan. Lepas tu dia tak tahu pula, kata benda tu dilarang dalam Islam. Dia kata dia taubat. Okey lah, kita harap-harap dia betul-betul taubat lah. Dulu dia solo, kapal terbang hilang tu solo. Ni dia berdua pula, macam Atroman tuan-tuan, ada bantu-membantu. Aduh, la ilaha illallah, macam-macam. Perkara itulah dia mula-mula fasik. Lama kelamaan dia dah mula percaya dan yakin, akhirnya menjadi syirik. Na'udzubillah. Tu kena beringat. Kata Nabi SAW, tidak akan sampai ke satu martabat yang paling tinggi seseorang itu sehinggalah dia meninggalkan perkara-perkara khurafat seperti menilik ataupun melihat nasib ni, tilik nasib, apa tadi saya sebut,
ramalan-ramalan yang tak betul. Perkara ini telah dimasukkan dalam istikharah. Yang Islam suruh al-istikhar billahi azza wa jal. Kita beristikharah dengan Allah Ta'ala. Tuan-tuan nak buat masalah, nak buat apa? Tuan-tuan nak kahwin, istikharah. Ada orang kata, ustaz, saya tak tahulah, saya istikharah tak dapat, tak nampak dalam mimpi. Siapa cakap dalam mimpi? Tak ada ulama pun cakap dalam mimpi. Yang ulama jelaskan, antara Imam Al-Ghazali rahimahullah, apa yang kamu rasa dalam hati kamu tu, kamu rasa tenang, itulah jawapan kepada istikharah kamu itu. Dan istikharah tu kena betul. Dia dah yakin nak kahwin, dia memang confirm dah nak kahwin, dia buat istikharah baru. Itu sembahyang hajat, biar Allah mudahkan. Ni dah confirm, saya memang confirm nak kahwin. Sembahyang istikharah pun saya nak dia juga. Tak payah istikharah bang, ni 50-50. Contoh 50-50 tu, kita ni ada dua calon untuk anak kita ni. A baik, B pun baik. Loh, tak tahu nak pilih yang mana satu ni. Kita buat istikharah. Istikharah tu dia akan rasa, oh, aku rasa tenang bila bersama dengan B, kata. Anak kita pun rasa tenang dengan B. Itulah makhtarahullahu laka, apa yang Allah pilih untuk kamu. Tengok cantik tu Allah buat tu. Ada orang datang dalam bentuk mimpi, ada, tapi bukan semesti dengan mimpi. Sebab ada orang marah, dia kata, saya istikharah lama betul ustaz, 2 bulan tak pernah mimpi pun. Loh, saya kata kau tunggu apa mimpi? Sekarang ni perasaan memang ada rasa macam minat kat yang ni daripada yang tu. Itulah Allah pilih yang tu lah. Kahwinlah dia. Alhamdulillah. Tu dia, tuan-tuan. Dia istikharah ni saya sangat yakin, tuan-tuan, benda yang pasti Allah akan tunjuk yang terbaik. Ada orang dia kata, ustaz, saya dah kahwin dah, istikharah dah ustaz, saya dah istikharah, saya kahwin ustaz, tiba-tiba bercerai juga ustaz. Ada orang dia marah Allah Ta'ala pula. Dia kata Allah ni tak betul, dia kata. Saya istikharah dah tapi cerai. Kenapa cerai? Bang, Allah nak bagi yang terbaik kepada kamu. Maknanya kamu dapat merasai perkahwinan yang gagal untuk kamu belajar daripada kegagalan untuk berjaya di masa hadapan. Tengok, Allah bagi yang terbaik juga. Tengok, akhirnya yang terbaik. Jangan marah Allah Ta'ala pula. Allah tak pernah silap, kamu yang silap. Kalau betul awak buat istikharah yang betul, takutnya istikharah awak tu tak betul. Macam mana tu? Kata Imam Zamakhsyari, apabila seseorang itu beristikharah dengan Allah tetapi yang wajib dia tak buat, dia solat istikharah 1 hari 7 kali, sembahyang fardu 5 kali tak pernah buat. Macam contohlah, dia sembahyang duha siang malam, sembahyang duha siang malam, tiap-tiap hari sembahyang duha, tapi tak murah rezeki. Saya tanya, kamu subuh zuhur asar sembahyang tak? Itu tak berapa lengkap ustaz. Macam mana Allah nak fa anna yustajabu lizalik? Macam mana Allah nak terima doa kamu tu kalau kamu sembahyang fardu pun tak buat? Dengan mak bapak bergaduh, memang Allah tak terima. Buat masalah dengan jiran tetangga, Allah tak terima. Tengok, banyak perkara-perkara yang menghalang kamu daripada doa kamu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ni percayalah, bila buat istikharah Allah akan bagi yang terbaik. Semua kita kena yakin. Sekarang ni bila istikharah, ada pula yang mengajar ni kadang-kadang benda yang pelik-pelik, tuan-tuan. Jangan ambil daripada Facebook atau Instagram, dan jangan ambil daripada selain daripada apa yang difatwakan oleh mufti-mufti. Itu penting. Diajar macam mana? Tuan-tuan, kalau nak mudah kita nak dapat terus keputusan kita istikharah tu senang je. Kita tulis dalam kertas, kahwin. Kertas nombor 2, jangan kahwin. Kertas nombor 3, kahwin. Nombor 4, kahwin. Buat 9, dia kata, buat 9. Sebab Allah, nama Allah 99. Jadi kita ambil 9 je lah. Kumpulkan kertas-kertas tu, potong kecil-kecil, letakkan bawah sejadah. Semayanglah 4 rakaat istikharah. Lepas habis istikharah, selawat 7 kali, baca Fatihah, baca 3 kul, masukkan tangan di bawah sejadah tu dan jangan tengok, pilih, ambil.
Yang keluar itulah pilihan Allah. Tengok, dia masukkan elemen syirik ataupun khurafat di dalam istikharah. Ini bahaya, tak boleh. Itu pun tak dibenarkan dalam Islam. Apakah pula kena letak kertas bawah tu? Tak ada beza dengan orang-orang jahiliah, zaman jahiliah. Itu dia. Ya tuan-tuan. Dan benda itu tak boleh diambil ambil enteng. Yang kedua, kepercayaan yang khurafat. Contoh, nak keluar rumah jangan keluar jam 7 tepat. Biar jadi 7 1 minit. Pernah dengar ni? Pernah kan? Kalau nak musafir malam, jangan keluar 12 tepat, keluar 12 1 minit. Ini pun antara khurafat yang tidak sepatutnya berlaku. Kenapa pula? Waktu semuanya boleh. Waktu semuanya harus. Tidak ada benda yang mendatangkan mudarat. Sebab waktu, masa, tempat tidak mendatangkan mudarat. Yang mendatangkan mudarat cara awak bawa kereta. Kalau bawa kereta macam pelesit, kau keluarlah pukul berapa pun tetap langgar pokok juga. Tu je lah boleh cakap. Betul tak? Contohlah, pagi tadi saya keluar daripada rumah, ada program meeting pukul 9 pagi. Saya naik highway. Saya bawa lah kereta Kelisa saya tu. Saya tengah bawa, saya motong kereta link ketiga. Saya pun tak ada lah laju sangat, 120 saja. Potong. Tengah potong tu bunyi. Tuan-tuan, saya duduk kata, sudahlah nak cepat ni. Saya nak cepat potong sebab takut kereta belakang. Sebab selalu bunyi macam tu adalah Lamborghini atau Ferrari. Saya pun masuk. Bila masuk, Proton Saga tahun 80. Dia punya bunyi, astaga, kuat. Lepas tu dia motong cara bahaya. Saya kata, bahaya betul budak ni motong. Nah, jadi maknanya cara pembawakan yang menyebabkan kita bahaya. Bukan waktu, bukan masa, bukan kereta. Kereta tak salah. Kereta tak salah. Cara bawa kereta. Tu kena faham. Jadi bukan juga disebabkan aksiden itu kerana waktu, bukan. Kerana hari, bukan. Siapa yang kahwin pada bulan Safar akan jatuh kemiskinan. Tak betul. Mana ada bulan Safar jatuh miskin? Ada syair tu. Siapa kahwin bulan Safar dia jatuh kemiskinan, siapa kahwin bulan Ramadan akan jatuh kesukaran. Sukar apa pula? Orang dulu dia larang kita kahwin bulan Ramadan bukan sebab bulan Ramadan, sebab takut terlanjur. Itu je. Terlanjur apa? Terlanjur melakukan hubungan dengan suami atau isteri di siang hari, kena bayar kafarah untuk suami 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Kalau tak boleh baru bagi makan pada orang. Sebelum tu kena bagi potong unta dulu. Kena merdekakan hamba dulu. Tapi hamba tak ada lah, kan? Tu sebab orang dulu tak bagi, dia tak galakkan kita, orang kata apa, kita kahwin pada bulan Ramadan. Tu saja. Kalau boleh jaga, okey, tak ada masalah. Teruskan. Apa lagi ya? Nak mengandung, dia kata kalau nak bagi anak tu elok, anak tu jadi smart dan handsome, bacalah surah Yusuf. Siapa pula yang kata bila baca surah Yusuf anak kita akan jadi handsome? Ada tak Nabi sebut? Facebook. Sebelum Facebook pun dah ada benda ni. Zaman saya belajar lagi, dah dengar dah. Orang kata kalau nak bagi anak handsome, anak cantik, bacalah surah Yusuf. Siapa yang nak mudah bersalin, bacalah surah Maryam. Dia tidak ada spesifik, tuan-tuan. Tak ada pun riwayat Nabi kata siapa baca surah Yusuf akan jadi handsome. Ada surah Yusuf, ada surah Muhammad. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Yusuf, mana lebih handsome? Siapa lebih handsome? Siapa, tuan-tuan? Macam tak meyakinkan, boy.
kuliah tiap-tiap malam lah kita ni. Nabi Muhammad afdalul anbiya wa ahsanul anbiya, terbaik, sifat dia lebih baik daripada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum ni. Suara Nabi sedap, dia ambil daripada Nabi Daud alaihi salam. Cara Nabi berdebat hebat, ikut Nabi Harun alaihi salam. Cara Nabi SAW, handsome-nya Nabi Yusuf alaihi salam. Tengok, sabarnya Nabi lebih hebat daripada Nabi Musa alaihi salam. Tengok, ini sifat-sifat nabi-nabi, rasul-rasul yang ada dimasukkan dalam tubuh Nabi Muhammad SAW. Jadi ada, kalau nak kata nak pergi handsome, tak payah baca surah Yusuf, baca surah Muhammad. Kan ada surah Muhammad tu, satu muka surat je. Surah Yusuf panjang, memang tak baca lah jawabnya. Bacalah surah Yusuf, surah Muhammad. Sebenarnya bukan, bacalah semua surah, baca Al-Quran sebenarnya. Angelina Jolie, tuan-tuan, kenal tak Angelina Jolie? Pelakon. Dia ni free thinker. Dia free thinker. Nak kata Kristian tak, nak kata Yahudi pun tak, dia jalan semua. Dia kan duta kemanusiaan. Dia banyak pergi hantar bantuan-bantuan ke Afrika. Bila dia sampai ke sana, dia dengar azan. Banyak kali dia dengar azan. Lepas tu kan dia ada tarhim, kan sebelum azan dia ada tarhim, ada bacaan Quran. Orang kulit Afrika ni, orang Afrika, suara dia orang sedap. Allah bagi mereka ini kulit hitam, tetapi suara mereka lebih hebat daripada suara orang Melayu, orang kulit putih. Tuan-tuan tengok penyanyi-penyanyi yang sedap kan, yang suara dia tinggi, memang semua tu dia bila kulit hitam. Kulit hitam. Kalau tak hitam pun dicampur. Apa? Ada baka hitam. Ada baka Afrika tu. Mudah cerita Afrika lah. Memang Tuhan bagi tu cantik tu. Cuba kita tak boleh nak kata apa kulit hitam tak ada. Bilal bin Rabah, antara suara yang paling merdu mengaunkan azan, dan dia merupakan Bilal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak handsome, kulitnya gelap. Tapi tuan-tuan dan puan, Allah bagi kekurniaan kulit hitam ni suara sedap. Saya duduk Syria, saya tahu lah tuan-tuan, kawan-kawan saya semua orang Afrika. Kita college antarabangsa, dalam tu ramai orang Afrika. Afrika ni Allah bagi satu kemuliaan dia orang ni, satu kelebihan dia. Pertama, suara dia. Dia kalau baca Quran, ajar sekejap je, cepat betul pandai dia. Nombor dua, bahasa. Dia boleh ikut bahasa. Belajar bahasa Inggeris, dia cakap bahasa Inggeris lebih sedap daripada orang putih ni, orang kulit hitam. Kalau dia belajar bahasa Arab, dia cakap Arab lebih sedap daripada orang Arab. Ni kelebihan dia orang. Saya jealous dengan orang Afrika ni, sebab dia belajar sekejap, dia punya lafaz dia cepat zaman belajar dulu lah. Nombor tiga, dia orang ni Allah bagi rezeki. Dia orang kata apa, dia tak kisah dah panas ke, dia tak payah pakai sunblock, dia tak kisah. Tengah-tengah hari pakai coat, pakai tie, kita pun pening kepala tuan-tuan. Dekat asrama, saya buka aircon atau buka kipas, dia orang akan tutup kipas. Dia tak boleh, sejuk, dia boleh demam. Tu buat tengah-tengah hari panas ceng-ceng tu, pukul 1, pukul 2 tu, dia pakai coat, pakai tie. Coat warna merah, tie warna biru. Hebat. Ini kawan-kawan saya tuan, Djibouti daripada tu. Tuan-tuan, dia pergi ke Angelina Jolie pergi ke tu, dia dengar azan, suara kan. Dia kata dia masa tu dah ada anak dia, Insya-Allah dah lahir dengan Brad Pitt. Kan malam ni tajuk dia Brad Pitt dia kata apa, kalaulah dia mengandung lagi, dia kata dia akan dengarkan alunan-alunan ini dalam perut, untuk anak dia dalam perut. Sebab Insya-Allah masa dilahirkan, dia letakkan lagu-lagu muzik yang sentimental, untuk menjadikan anak tu tenang. Hebat. Itu sebabnya orang kafir dia buat kajian tentang muzik untuk baby dalam perut. Kita pula Islam ajar apa? Bacalah Al-Quran daripada budak tu dalam perut sampai dia lahir. Tapi betul tuan-tuan,
benda tu kita boleh buat berdasarkan kajian. Suruh kawan-kawan kita yang buat kajian. Jadi insya-Allah kita boleh tengoklah. Saya buat kajian pada anak saya 2 orang. Seorang lelaki, seorang perempuan. Seorang perempuan, lelaki. Masa anak saya yang pertama tu, sebab masa tu saya dulu ingatkan kita nak baca lah, suruh baca surah tu lah, Maryam apa semua kan. Guru saya Profesor Dr. Hafnawi dekat Mesir, dia kata sebab saya nak dapat anak lambat dah orang tanya selalu lah, sampai isteri saya stres. Dah orang tanya tak ada anak ke, mandul paling banyak sekali. Sampai saya pergi jumpa syekh, saya kata tolonglah doa bagi dapat anak kan. Alhamdulillah lah, dapat. Masa tu kat Mesir, tahun akhir dekat-dekat nak habis lah, nak habis belajar lah, mengandung isteri saya. Lepas tu syekh saya kata apa, Izhar, suruh isteri kamu baca Quran khatam banyak kali. Masa tu dia tak kerja lagi, dia nak lahirkan yang baby dalam perut ni, dia sempat khatam 5 kali. 5 kali khatam, 1 kali terjemahan khatam. Alhamdulillah, anak yang keluar tu ni sekarang ni kat UPM ambil asasi, doakanlah, dia minta nak jadi medik ni, di tengah periksa, doakanlah dapat, harap-harap dapatlah apa yang dia nak tu. Dia ni perempuan, tahulah perangai dia, akhlak dia setara lah dengan 5 kali khatam. Memang tahulah, daripada kecil saya perhati, memang betul lah 5 kali khatam. Sebab memang isteri saya consistently. Anak kedua ni, isteri dah mula mengajar dah, mengajar kat session 3, lepas tu jadi pensyarah kat USIM. Sebelum jadi pensyarah kat USIM, dia cikgu, dah sibuk lah. Dia sempat khatam 2 kali, terjemahan tak sempat, khatam dia 2 kali. Jadi anak lelaki sekarang ni sesuai lah dengan 2 kali khatam. Sesuai lah. Itu je saya boleh beritahu. Cara dia tu tahu dah, 2 kali khatam. Macam inilah perangai dia. Hanya Allah saja yang tahu. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, kita boleh nampak perwatakan tu daripada apa yang kita buat. Itu sebab ibu bapa dia kena jaga semua tu. Jadi tak payah, jangan kita kata kita boleh baca surah Yasin, baca surah Nabi Nuh, Nabi Yusuf, insya-Allah anak kita jadi handsome. Tu yang keluar tak berapa handsome, dia marahnya. Menipu baca surah Yusuf ni dia. Baik tak payah baca. Baik baca surah Baqarah ni. Ada tak nak baca surah Baqarah, dia kata ni lembu je dia. Jadi anak keluar macam perangai lembu. Tak, astagfirullahalazim, mana boleh gitu. Itu sebabnya jangan jadikan Al-Quran ataupun ibadat itu jalan untuk buat khurafat. Itu sebab saya tak berapa nak setujulah yang pelik-pelik tu kan, yang dia macam mana dia nak tahu, dia nak ubat orang, dia buka Quran, buka begitu, buka saya tengok pada ayat ni menceritakan tentang kelaknatan, awak ni perangai tak elok. Apa pula main buka-buka macam tu, tak boleh. Sebab ada baru ni dia pergi jumpa seorang ustaz lah, dia katakan ustaz. Itu sebabnya Jabatan Agama Islam dia pastikan ustaz-ustaz ni dapat tauliah. Dan bila ada tauliah, dia mesti kena ada sijil. Nak tengok sijil belajar kat mana, apa semua tu lah. Kalau tak ada sijil, memang dia takkan bagilah. Sebab nak temu duga dengan mufti, dengan timbalan mufti dan ahli jawatan kuasa fatwa. Jadi dia jumpa ustaz ni kat mana, kat Gombak ke kat mana, lebih kurang situ lah, belah-belah sana. Dia nak kahwin dengan perempuan ni, dia nak kahwin dengan lelaki ni. Jadi mak apak ni bawa jumpa ustaz ni dulu. Ustaz ni pun yalah, bismillahirrahmanirrahim, mana Quran ni, contoh dia ni kapet baru ke? Bila tukar? Kenapa saya tak perasan? Sedap pula bijak. Jadi dia nak kahwin dengan perempuan tu, nak kahwin dengan lelaki tu, dan jumpalah ustaz tu. Ustaz tu dia bagilah tunjuk gambar. Okey, dia letak gambar tu dekat atas depan ni. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Allahu akbar. Buka. Masya-Allah. Surah Al-Kahfi ayat 78. Qala hadza firaqu baini wa bainik. Itulah perbezaan
antara aku dan kamu. Contoh keluar ayat, dia yang pilih ayat tu, bukannya orang yang datang. Dia pilih. Awal-awal lagi qala hada firaq, inilah perbezaan. Mana beza teruk, habis gelap masa depan. Kena pula dia baca orang mana dia kata dibuka-buka, dia kena mata yang pertama. Buka. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna la mukhrajun. Surah An-Naml. Oh, ayat ni mula-mula lagi dah kafir dah. Maka tinggalkanlah lelaki ni. Itu tak betul tu. Ini dipanggil khurafat. Quran ni bukan suruh buat macam tu, dia suruh baca. Tu sebab ni dipanggil khurafat moden. Yang saya tak faham ni, macam mana mak apak boleh bawa anak-anak pergi tempat macam tu. Aku suruh datang surah Al-Kausar tak datang pula. Kuliah tak nak datang, kuliah tafsir tak datang, kuliah tu tak datang, kuliah akidah tak datang. Ustaz tu mengajak bagi tu. Lepas tu yang bestnya, balik ulur 300. Kan bodoh nama tu. Baik bagi kat aku. Kenapalah buat pelik-pelik? Islam tak suruh pun gunakan ayat Quran untuk benda tu, tak boleh. Itu dipanggil khurafat moden. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, Al-Quran untuk dibaca, bukannya untuk keluar tengok buka sana, tak. Tapi untuk dapat hidayah lain. Kemungkinan ada orang tu macam seorang artis tu, dia kes pakai tudung. Ini punca hidayah. Dia bukan sebab Al-Quran tu. Dia nak baca Quran malam Ramadan, dia buka-buka. Dia pun bismillahirrahmanirrahim, pakai tudung, buka-buka surah An-Nisa ayat 31 rasanya, tentang orang perempuan jagalah aurat dia orang. Kullil mu'minat yaghdudna min absarin wa yahfazu furujahun. Tutup dia punya aurat. Itu punca dia, tutup aurat. Itu tak apa. Tu dia panggil hidayah dengan pembukaan Al-Quranul Karim. Lepas tu dia jadilah orang tutup aurat. Alhamdulillah. Bukan untuk jadikan Quran ni untuk buka satu-satu, nak tentukan orang tu boleh kahwin tak kahwin. Tak boleh lah macam tu. Quran ni disuruh baca, dan bacalah tafsirannya. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita akan bincang hukum sihir. Ini saya nak buka soalan kepada tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah. Ini ada soalan masuk. Assalamualaikum Ustaz. Hukum orang Islam menghadirkan diri ke kuil untuk meraihkan upacara agama lain. Astaghfirullahalazim. Masjid kau tak datang, kuil kau pergi pula. Basuh kuil tu pun khilaf. Satu kumpulan kata haram, satu kumpulan kata harus, sebab tolong basuh musim musibah. Sebab masa musibah semua orang saling bantu-membantu, tanpa mengira agama, tanpa mengira kaum. Itu sebabnya saya berpandangan dengan satu kumpulan ulama yang mengharuskan kita basuh kuil atau basuh rumah ibadat tanpa ada niat nak sembah, tak nak tolong, sebab dia tolong basuhkan masjid juga masa musim musibah. Musibah ni semua orang pakat tolong. Itu tak apa. Tapi dengan syarat dia mesti bersihkan masjid dulu, surau dulu. Dah selesai masjid, surau dah tak ada dah surau masjid, orang sana pun, orang bukan Islam pun tolong basuh juga masjid, kita pergi tolong pula basuh dia. Tapi bukannya pergi macam tu sembah tu, tak boleh. Itu haram. Kita buat pembersihan, lepas tu dah kita boleh balik. Kita tak memperakui agama dia betul, ibadat dia betul, tak. Itu pandangan, salah satu pandangan. Saya bersama dengan itu berdasarkan dalil Umar bin Khattab masa sampai di Palestin. Umar bin Khattab sampai di gereja dulu, dia nak semayang. Umar keluar daripada gereja, dia tak semayang kat gereja. Dia kata, aku takut jadi fitnah. Bukan tak boleh semayang, boleh semayang, cuma aku takut fitnah, nanti orang semayang dekat gereja. Nampak tak? Jadi dia takut fitnah, bukannya tak boleh, takut fitnah. Sebagai seorang pemimpin dan juga khulafa ar-rasyidin, sunnah dia dipakai, sunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin, sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Jadi itu pandangan yang saya pegang. Ada pandangan yang tak menerima, antara Zakir Naik, Mufti Perlis, Ustaz Azhar Idrus. Mereka tak bersetuju
untuk basuh-basuh masjid, basuh kuil dan sebagainya. Itu pandangan, ya, tidak ada larangan secara khusus daripada mufti-mufti, ya, negeri, hatta negeri Selangor pun tidak melarang. Ketika itu dalam keadaan wabak, semua orang pakat tolong menolong, hatta bagi makan pun ada non-muslim yang bagi makan, ya? Tapi kalau pergi ke kuil hari ibadat, hari raya dia orang, kau pula pergi masuk ke situ, aduh, itu tidak dibenarkan, bang. Itu dipanggil memperakui agama dan ibadat mereka. Ketika ibadat ataupun kita kata upacara ibadat mereka dia orang buat. Sebenarnya perkataan ibadat tu tak nak guna, sebab ibadat tu untuk orang Islam. Tapi kita guna untuk bagi orang faham ni. Dia orang semayang, orang Hindu semayang, kita pergi juga pakai baju Hindu, pakai tu tak dibenarkan dalam Islam. Jadi itu sebab saya mohon sangatlah orang politik ni, tolonglah sebelum buat kerja tu tanya dulu ulama-ulama. Jangan kita ni buat sebab nak dapatkan sokongan. Itu yang akhirnya basuh sekolah yang dah bersih. Tak, ni berlaku dekat Uganda gitu. Dia pergi basuhnya sekolah dah bersih. Buat apa? Buat kerana Allah Ta'ala, bantu orang sebab kerana Allah. Kalau nak buat benda-benda yang berkaitan dengan ibadat, mesti tanya mufti dulu. Kita ada mufti kan? Allah, kalau dia pemimpin, dia telefon dia mufti layan lah. Mufti kan, oh ni bekas Perdana Menteri ke, bekas Timbalan Perdana Menteri ke, bekas Menteri ke. Ya, Waalaikumsalam. Ni macam mana saya nak pergi ni, esok ada Taipusam, jadi saya ni diminta untuk hadir bersama dalam upacara tersebut, boleh ke? Tanya mufti. Mufti jawab seorang, tak berapa yakin. Tanya mufti lain, kita paling banyak mufti kot. Telefon semua mufti, tak ada masalah. Tengok daripada 5 orang mufti dia tanya, berapa orang yang kata boleh? Kalau 5 kata tak boleh, jangan pergilah bang. Ini tidak, dia pergi dulu. Tu orang politik ni minta harap-harap dia orang balik ke pangkal jalan. Tanya dulu sebelum buat. Itu yang akhirnya dia buat dulu baru tanya. Itu yang menyusahkan semua orang. Baik. Assalamualaikum Ustaz, mohon penjelasan Ustaz tentang viral surat berantai. Apa? Ada surat berantai ke? Saya tak tahu. Ni surat berantai ni apa benda? Dia mudah cerita. Kalau surat berantai ni saya tak tahu, dan saya tak tahu apa isu dia ni. Ini semua Facebook, Instagram semua lah. Kalau surat layang-layang ni semua tu tak bagus. Itu dipanggil fitnah. Kalau betul benda tu kita nak menunjukkan kebenaran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, kita kena cakap betul. Saya tak bersetuju dengan gini-gini, tulis bawah tu. Tulis bawah tu. Macam dulu pernah masa berlakunya kehilangan MH370 ke, kan masa tu menteri wilayah masa tu Tengku Adnan Tengku Mansur, dia nak buat majlis sambutan tahun baru dengan hiburan. Jadi saya tulis dekat Facebook ini yang viral sampai jutaan tu, sampai benda tu terbatal. Saya tulis, saya kata kita kehilangan ni, kita kehilangan itu, kita hilang kapal terbang, jatuh kapal terbang, orang mati ramai, lepas tu musibah demi musibah, tiba-tiba kita nak, lepas tu banjir besar, lepas tu kita nak meraihkan tahun baru dengan hiburan. Adakah itu satu perkara yang pelik dan dangkal? Tu ayat tu, panjang ayat tu. Bawah tu saya tulis, Dr. Muhammad Izzah Arif, Fakulti Pertanian Islam UKM. Nasib baik UKM tak marah aku. Memang saya UKM kan. Alhamdulillah pemimpin ambil kod benda tu dan akhirnya buat sambutan tahun baru dengan maulud. Dia bermaulid, panggil Habib-Habib dekat Dataran Merdeka. Alhamdulillah berjaya benda tu. Tu sebabnya cakap betul, tak payahlah hantar surat kosong tanpa tanda tangan, tanpa nama. Jadi orang pun tak tahu siapa punya ni, takut fitnah kan. Baik, sementara tu ada soalan kat sini yang nak tanya. Ya puan. Apa benda? Surat berantai. Oh ya, faham. Terima kasih puan. Surat berantai ni dia panggil WhatsApp berantai.
Sesiapa yang menghantar 5 kepada WhatsApp ini kepada 10 orang, mereka akan tergolong daripada mereka, golongan yang selamat daripada azab neraka. Kita pun sungguh hantar 5 orang, 10 orang, alhamdulillah selesai. Puk minum arak sejawat. Tak boleh. Semua WhatsApp berantai itu tidak boleh dipercayai. Bahkan banyak yang saya jumpa WhatsApp berantai itu semuanya tidak ada nas daripada Quran atau sunnah Nabi SAW. Bahkan ada unsur-unsur khurafat. Jadi oleh sebab itu saya mohon kepada semua, tolonglah jangan sebar benda yang tak jelas. Yang saya tak fahamnya, hadis Nabi tak dikongsikan. Saya cakap ni sebab saya tahu, bila saya letak kenyataan hadis Nabi, Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, jangan maki hamun udara, hujan, kan musim banjir pun ni kan, jangan maki hamun gini. Adalah yang like tu dekat 3,000 orang, 3,000 orang like. Yang share adalah 100 orang. Tapi yang bestnya, letak Heliza Helmi kahwin, viral tuan-tuan, juta pula. Tak faham aku manusia ni. Patutnya yang hadis Nabi tu viral kan lah, viral kan, share. Apa masalah dia? Tengok dalam Instagram hari ni, pakcik-pakcik pun dah pandai main Facebook. Pakcik pandai main Facebook, pandai dah sikit-sikit Instagram. Cuma yang ketiga tu dia tak baru pandai lagi, TikTok. TikTok ni saya harap orang tua tak payahlah main, nampak benar hodoh dia. Sebab dia setengah minit dia buat aksi-aksi pelik, tapi kalau pandai dia akan jadi viral. Tu. Baik. Jadi surat berantai, WhatsApp berantai itu tak payah disebar-sebarkan, dan semua itu tidak betul dan tidak mendapati syariat pun. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Mohon pandangan. Saya bakal mendapat anak. Bolehkah saya nak memberikan nama anak itu gabungan antara nama-nama Islam, cuma ditukar kepada bahasa moden? Contoh, Isa saya letak Isaac. Ini nama moden lah. Kita nak ikut Quran ataupun nak ikut bahasa moden ataupun bahasa-bahasa selain daripada Isaac ni? Dia dalam Bible dia guna Isaac, dalam kitab-kitab selain daripada kitab Al-Quran. Dalam Quran dia guna Isa, bubuhlah Isa. Dia kata kalau Isa dah ramai sangat Ustaz, macam AJK masjid je. Dia kata tak ni lah. Tapi kalau buat Isaac, Muhammad Isaac, nampak lain sikit. Ibrahim dia tukar kepada Abraham, macam pelakon Bollywood. Abraham ada sebut dalam Bible, ada sebut dalam kitab Taurat. Tapi kalau untuk kita orang Islam, kenapa nak buat Abraham? Gunalah nama Ibrahim. Jadi tak payahlah bubuh nama pelik-pelik. Ada orang ramai hantar kan soalan-soalan, kadang-kadang dia hantar apa hukum Ustaz, apa makna nama ni? Saya pun tak faham. Tak ada dalam bahasa Arab pun. Tak ada. Kita nak cari, sebab nak cari senang je. Muhammad daripada Hamadah, Ibrahim daripada Ibrahim, kita kenal lah kan. Ya. Jadi nama-nama tu kita kena tengok. Jadi jangan kita main bubuh je lah. Ya. Wallahu a'lam. Baik, ada soalan lagi? Ni yang soalan masuk. Silakan. Yang tadi pasal golongan Quranis. Golongan Quranis. Quranis. Siapa golongan Quranis? Quranis ni golongan-golongan yang hanya pegang dengan Al-Quran dan tidak berpegang dengan hadis. Ini tak betul. Dia boleh jatuh kufur kerana tidak percaya kepada hadis. Dan ada pula yang kata hadis Nabi ni semuanya tak betul. Sebab apa? Manusia yang menyampaikan ke kita.
Ada silap, dia kata. Nabi cakap lain, sampai kat kita lain. Sebab yang sampai tu sahabat-sahabat Nabi tu bukan semua ni ingat betul lah, dia kata. Dia ikut logik. Nak sampai hadis kepada kita ni bukan semua tu. Hadis ni dia ada martabat. Martabat sahih, martabat hasan, hasan li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Kemudian dia ada ke bawah sampailah maudhu'. Jadi semua tu dia akan ikut. Jadi golongan Quran ni tak boleh pakai. Sebab Al-Quran dia hanya letakkan dasar, pentafsiran dibuat oleh Nabi SAW. Sebagai contoh, Allah kata aqimus solah wa atuz zakah. Allah bagi tahu sembahyang dan bayarlah zakat. Macam mana cara sembahyang? Nabi yang tunjuk. Nabi tunjuknya, sallu kama raaitumuni usalli. Kau tengok macam mana aku sembahyang. Daripada awal angkat takbir sampai nak bagi salam. Zakat, Allah kata bayar zakat. Macam mana bayar zakat? Nabi yang ajar. Macam mana nak bayar zakat? Nabi bagi tahu, inilah amwal zakawi. Duit-duit yang dibayarkan untuk bayar zakat. Harta yang perlu dibayarkan zakat. Emas kena bayar zakat. Batu permata tak bayar. Tengok, dia Nabi yang ajar semua tu. Jadi kalau kita tak percaya pada hadis, tak percaya pada hadis, macam mana kita nak menterjemahkan Al-Quran itu dengan betul? Jadi golongan itu perlu ditinggalkan. Jadi macam mana nak tahu Qurani tak Qurani, orang Qurani saja ni, atau satu golongan lagi dia hadis saja, ahli hadis saja, dia tak pakai dah Quran. Ini tak perlu juga kita ambil perhatian. Macam mana nak tahu? Belajarlah tafsir. Jadi siapa yang mengajar, guru kita dekat Al-Kausar yang mengajar tafsir, ambillah tafsir daripada ustaz tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah kita sambung perbincangan ini pada bulan hadapan. Apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya mujibad da'awat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Qaballahu minna wa minkum.